Saya tak nak orang nampak saya langsung. Saya duduk je situ. Hari-hari saya menangis. Menangis. Saya minta dekat Allah, jalan keluar. Satu hari. Demikian luahan pengacara dan bekas penyampai radio terkenal Faizal Ismail tentang fasa kemurungan yang dihadapinya sebelum ini. Menyifatkan ia sebagai asbab untuk dia berubah ke jalan Allah. Faizal berkata segala kekusutan yang menghantui dirinya mula terungkai apabila dia kembali kepada fitrah. So, kita dengar Faizal yang memilih untuk meninggalkan dunia hiburan yang pernah mengangkat namanya sebelum ini. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama saya terima kasih banyak-banyak M-Star. Yang satu portal berita yang memang saya rujuk selalulah. Tengok dengan berita-berita dia yang hebat-hebat belaka. Memang ramai orang yang tanya saya dan saya jawab kenapa saya hilang, kerana itu saya sendiri yang pilih. Saya pilih untuk tidak lagi berada dalam bidang hiburan secara total. Ya, bermaksud dekat sini kalau hiburan itu berlandaskan seperti Islamik, ada unsur-unsur dakwah, insya-Allah saya akan libatkan diri. Tetapi sekiranya dahulunya seperti dulunya yang pernah saya lakukan, yang hanya hiburan semata-mata, saya bagi tahu yang saya nak jaga hati saya. Nak jaga apa yang Allah bagi dekat saya, dan saya takut benda tu saya berpatah balik kan. Ujian datang kepada saya ini tak kuat. Bukannya saya bencikan bidang hiburan itu, tetapi saya takut diri saya yang lemah. Jadi saya banyak terhutang budi kepada bidang hiburan yang dulunya menaikkan nama saya dan sebagainya. Tetapi apa yang telah saya lakukan dahulu, saya anggap cukuplah setakat itu. Dan sekarang ni kalau boleh saya nak bergerak ke hadapan. Itu hiburan berbentuk Islamik ataupun lebih kepada berjumpa dengan orang ramai untuk menyebarkan mesej-mesej tentang agama, tentang kebaikan. Itu saja yang saya nak lakukan sekarang. Bila bercerita tentang mengajak, ialah bila nak mengajak orang lain pun macam ada cabarannya. So mungkin macam abang sendiri cabaran mungkin nak mengajak, contohnya ada keluarga terdekat, contoh isteri, anak dan sebagainya, ada tak bang cabaran? Oh, sangat. Sebenarnya yang paling mencabar adalah keluarga terdekat. Kalau dekat luar tu senang je. Orang tengok kita tu, dia kenal kita, dia rasa macam teruja dan sebagainya. Tapi isteri kita, anak-anak kita, hari-hari dengan kita, dia nak teruja apa? Tapi dalam masa yang sama, ia adalah satu ujian, satu macam apa orang kata, ruang untuk Allah bagi. Macam mana kita nak latih isteri dan anak-anak kita berubah selaras dengan apa yang kita dapat ni, menuju ke jalan yang sama. Saya pun macam tu. Mula-mula isteri saya pun tak faham. Saya sendirilah lagi tak faham dengan ujian yang saya hadapi ni semua. Tapi asbab keluar dengan jemaah, ya, Allah bagi satu perkara yang tak pernah kami alami. Contohnya macam ialah kita sentiasa baca Quran hari-hari kan. Lepas tu mula untuk bangun malam, solat tahajud dan sebagainya. Perubahan yang berlaku tu mungkin pada diri saya pada permulaannya. Tetapi apabila isteri saya tengok saya balik aja ke rumah, kan, saya akan bercerita benda-benda yang baik pasal agama. Saya balik aja saya akan cerita. Lama-lama dia timbul perasaan keinginan dalam hati dia untuk sama-sama dengan jemaah wanita pula. Apabila dia keluar dengan jemaah wanita, maka lepas tu balik dia sendiri pun dah ada kefahaman. Allah bagi dia kefahaman. So kalau nak kata mencabar untuk isteri dan anak-anak kita, memang mencabar, tetapi yang boleh merubah mereka, yang boleh memberikan kefahaman mereka hanyalah Allah. Kita mampu berusaha. Kita sampaikan je benda yang baik dengan cara yang paling lembut. InsyaAllah lama-lama Allah akan buka hati mereka. Bila cerita tentang kisah penghijrahan, mungkin orang lain kisah penghijrahan yang macam Alif Aziz sendiri mungkin terdetik bila menengok video abang. So mungkin daripada abang sendiri mungkin ramai tanya dari mana bermulanya, apa yang terjentik hati abang. So mungkin kalau abang sudi untuk bercerita lah bang. Ya, bila Allah uji dekat saya yang saya ni tak boleh tidur malam. Masa tu COVID. Saya tak tahu, tapi doktor-doktor masa tu rasa saya ni risau kot, ada anxiety dan sebagainya tentang COVID ni. Dia orang cuba tenangkan saya dan sebagainya, tapi daripada segi kesihatan dia orang check saya tak ada masalah. Tapi saya tak boleh tidur malam tu berlarutan lama. Dalam masa yang sama saya jumpa ustaz-ustaz semua, sebab doktor kata tak ada masalah. Saya jumpalah ustaz-ustaz semua, macam mana ustaz apa ni semua kan. Yang ustaz-ustaz yang saya kenal, dia kata mungkin saya ada masalah lain ya, daripada segi gangguan dan sebagainya. Saya cubalah dapatkan rawatan ya, tapi dalam masa yang sama ustaz-ustaz ini juga menasihatkan saya, ini mungkin ruang untuk saya memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, muhasabah diri saya. Jadi saya pun dalam keadaan saya yang sangat mencabar ketika itu, diuji dan sebagainya, tak dapat tidur, sakit kepala, ini berunsing. Boleh saya katakan saya pun masuk dalam fasa kemurungan juga. Sebab saya tak nak keluar rumah, saya tak nak jumpa orang, saya tak nak bercakap, saya tak nak orang nampak saya langsung. Saya duduk je situ.
Hari-hari saya menangis. Menangis. Saya minta dekat Allah jalan keluar. Satu hari bila ada seorang kawan saya tu, dia kata ada jemaah nak keluar, saya mula ikut jemaah tu. Daripada situ yang saya ceritakan tadi, ya, lepas 3 hari saya balik, isteri saya nampak ada perubahan, isteri saya bagi dorongan untuk saya keluar lagi. Bila balik saya ada lagi perubahan dan akhirnya alhamdulillah masalah saya tadi tu yang tak dapat tidur tu selesai sedikit demi sedikit. Dan Allah buka saya satu lorong yang saya tak sangka sama sekali. Bayangkan 5 bulan saya tak boleh lelapkan mata. Badan saya lemah, saya macam orang sakit, kurus, kering dan sebagainya. Tapi apabila kita minta pertolongan kepada Allah SWT, ya, kita minta dan kita janji dengan Allah untuk istiqamah, untuk buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, ya, masa itu penyucian dosa kita. Kalau tak kerana ujian itu, maka tak mungkin saya pun akan boleh berubah sebegini rupa. Alhamdulillah. Cuma sekarang ni cabarannya adalah untuk istiqamah. Saya harap semua dapat doakan.